Negara Brunei Darussalam percaya kerjasama APEC memberi manfaat kepada ahli-ahlinya dan seluruh rantau ini. Unit Sokongan Dasar APEC dan penerbitannya pada Februari tahun ini mengetengahkan manfaat pertumbuhan penglibatan APEC dan membantu keluaran dalam negara kasar KDNK lebih 2 kali ganda daripada kira-kira hanya $19 trilion Amerika Syarikat pada tahun 1989 kepada $52.8 trilion Amerika pada tahun 2021. Dalam ucapnama semasa pembukaan sesi plenari Majlis Penasihat Perniagaan APEC 2023 yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menegaskan jumlah perdagangan barang niaga APEC juga meningkat dengan lebih daripada 2/3 daripada perdagangan ini berlaku antara ekonomi ahli. Plenary APEC merupakan sebahagian daripada program ekonomi Brunei yang dianjurkan oleh APEC dan APEC Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta sektor-sektor awam dan swasta. Majlis berlangsung di The Empire Brunei. Dengan memanfaatkan kepelbagaian pengetahuan dan pakar dari pihak berkepentingan, kreativiti dan inovasi akan dapat menghasilkan penyelesaian yang baharu, inovatif dan bijak. Pengukuhan rakan kongsi antara sektor awam dan masyarakat peniaga diperlukan ke arah menangani cabaran yang akan dihadapi di masa akan datang bagi mewujudkan kestabilan makroekonomi yang lebih baik serta menjadikan ekonomi negara lebih mampan. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam ucap tamanya semasa Persidangan Perniagaan Brunei 2023. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah turut menyatakan Asia Tenggara antara pasaran internet yang kian berkembang pesat di dunia. Persidangan Perniagaan Brunei merupakan elemen bagi program ekonomi Brunei yang dihoskan oleh APEC dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Brunei Darussalam dengan kerjasama organisasi sektor awam dan swasta. Penganjurannya bertujuan menghubungkan APEC dan keutamaan ASEAN dengan komuniti perniagaan dan menyumbang ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Persidangan berlangsung di salah sebuah hotel di Jerudong. Terdapat beberapa faktor utama dalam ekosistem perniagaan yang perlu ditekankan dan diperkukuhkan. Salah satu faktor penting ialah mengenai kesalinghubungan dalam rantau kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Pimpiaga. Inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kesalinghubungan di antara negara-negara dalam dan luar rantau ini perlu dirancang dan dilaksanakan. Semasa ucap tama acara meja bulat perniagaan mengenai Borneo, yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, juga mengongsikan bagi negara Brunei Darussalam, inisiatif strategik tersebut telah dirancang dan dilaksanakan oleh agensi-agensi berkaitan dan sektor swasta seperti Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Muara Port Company Sendirian Berhad. Acara meja bulat membentangkan Nusantara, Ibu Negara Baharu Indonesia dan pengenalan dagang Borneo. Di samping itu, pihak-pihak berkepentingan di Borneo sama-sama membincangkan pertumbuhan perdagangan rentas Borneo dan menarik pelaburan langsung asing. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Program Ekonomi Brunei 2023 yang diadakan selama 4 hari dihoskan oleh ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan APEC
dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Program diadakan di The Empire Brunei. Dalam temu bual bersama Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, pengurusi Majlis Penasihat Perniagaan Brunei APEC, program bertujuan menyokong tumpuan berterusan kerajaan terhadap isu pertumbuhan ekonomi, pendigitalan dan kedayatahanan yang terus dibincangkan di peringkat ASEAN dan APEC. Tambahnya sudah tiba masanya bagi negara Brunei Darussalam, khususnya warga perniagaan Brunei, untuk mempamerkan kemajuan kepelbagaian negara yang telah dilaksanakan melalui Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Jumlah nilai ekspor meningkat sebanyak 10.1% pada suku keempat 2022, didorong oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor sebanyak 23.1%. Ini adalah disumbangkan oleh peningkatan indeks minuman, bahan api galian dan barang keluaran kilang. Kenaikan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah antara faktor utama kepada peningkatan indeks nilai ekspor. Indeks volume ekspor pula turun 33.2% disebabkan oleh indeks minuman, bahan api galian dan pelbagai barang keluaran kilang. Jumlah nilai import meningkat 18.7% didorong oleh kenaikan indeks nilai unit import. Peningkatan indeks nilai unit import disumbangkan oleh indeks bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan, bahan api galian dan barang keluaran kilang. Terma perdagangan bagi negara telah mencatatkan peningkatan 18.4%, terutama didorong oleh peningkatan minuman, bahan kimia dan bahan api galian. Laporan penuh Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa bagi suku tahun keempat 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.mofe.gov.bn. Majlis Perniagaan BIMPIAGA BEBC Brunei menghoskan forum dua hala untuk menekankan kepentingan perdagangan, pelancongan dan pelaburan dalam mengukuhkan ekonomi serantau semasa era pasca COVID. Forum diadakan di bangunan reka bentuk dan teknologi DARE Anggrek Desa. Awang Daniel Leong, pemangku ketua eksekutif Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, BEDB dan DARE menjelaskan, sebagai faktor penting bagi mengembangkan pertumbuhan ekonomi, BEBC komited bekerjasama untuk meneroka dan mewujudkan peluang bermakna bagi masyarakat perniagaan negara ini dan rantau BIMPIAGA secara amnya. Antara yang hadir Pesuruhjaya Tinggi dan duta-duta besar ke negara ini. Forum tersebut menyediakan platform bagi kerjasama perniagaan di antara negara peserta. Di zaman sekarang, baju raya tidak lagi dikhususkan kepada manusia sahaja, malah ia juga turut dibuat untuk kucing peliharaan. Syarikat Wisa Enterprise yang menawarkan perkhidmatan percetakan pakaian serta cenderamata buat julung kalinya telah memperkenalkan koleksi pakaian hari raya untuk kucing peliharaan. Dayang Suzana binti Hajinawi, pengurus eksekutif syarikat Wisa Enterprise, merasa gembira dengan penerimaan luar biasa orang ramai terhadap koleksi khas untuk kucing-kucing peliharaan. Sambutan amat menggalakkan. Kami pun tidak sangka dan sampai esoknya kan hari raya tu pun masih lagi orang mau mengorder baju-baju kucing ni. Alhamdulillah. So tercetusnya terjual idea baju-baju kucing ni dan juga ini permintaan orang ramai. Kebanyakan pelanggan ingin kucing kesayangan mereka memakai baju Melayu, ada yang mahu kurta, kebaya atau baju kurung. Menurut Dayang Suzana, pembuatan baju kucing tidak mengambil masa yang lama.
Walau bagaimanapun, sukatan dan saiz badan kucing antara yang menjadi cabaran dalam penghasilan baju kucing. Future planning, yes, kami mau mengembangkan lagi produk-produk yang lebih kreatif, yang unik untuk masa akan datang. Ya.